Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Syukur insya-Allah malam ini kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang ketiga yang dianjurkan oleh Masjid Al-Khairiyah Kramat AU3 menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 221, betul ya? Ya. 215. Ya. 16 hari bulan ya. Kalau 16 hari bulan tu kita ada lagi satu tu, 29 hari bulan Julai. Okey, betul ya. Baik. Jadi dalam kuliah-kuliah yang lalu kita lihat bagaimana Al-Fadhil Ustaz Mahathir mendatangkan keterangan-keterangan, dalil-dalil berkaitan tentang amalan yang ada kaitan dengan kematian, antaranya yang berkaitan tentang jamuan setelah kematian. Kemudian tentang sambutan haul. Saya pun baru balik dari Kuala Terengganu. Semalam ada sambutan haul Tok Paluh rahimahullah taala, ulama besar, ulama yang tersohor di Terengganu. Jadi kadang-kadang orang komplain apa yang buat haul ni bid'ah ya. Jadi telah dibawa dalil di muka surat 218, dalil amalan haul daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan 3 daripada Khulafa' ar-Rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi masalah dengan golongan yang anti kepada tahlil, majlis zikir dan sebagainya, sebenarnya mereka tak nampak dalil. Bukan dalil tak ada, dalil ada, tapi mereka tu tak faham kaitan antara dalil dengan hukum yang kita nak istinbat daripada dalil. Bahkan kalau di muka surat 219, Al-Fadhil Ustaz Mahathir membawa pendirian Syekh Ibn Taymiyah sendiri yang menjadi idola kepada golongan ini. Beliau sendiri membenarkan melakukan aurat, yakni wirid-wirid seperti salawat. Saya tak fikir itu solat ya, salawat ya sepatutnya. Membaca Al-Quran, berzikir ataupun berdoa.
Di muka surat 221, Al-Fadhil Ustaz Mahathir membawakan satu kefahaman yang luas tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di zaman kita ini ada sebahagian umat Islam, sama ada mereka sedar ataupun tanpa mereka sedar, mereka telah menyempitkan sunnah ini hanya pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekira-kira mereka melarang banyak amalan yang dilakukan oleh umat Islam alasan Nabi tak buat. Jadi seolah-olah sumber hukum hanya perbuatan Nabi. Jadi Ustaz Mahathir bawakan di sini. Ketika menjawab persoalan kenduri arwah, yakni jamuan makan yang dilakukan selepas kematian, Syekhuna Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala menambah lagi keterangan supaya mudah lagi orang faham bahawa sunnah Nabi SAW itu tidak semestinya apa yang Nabi SAW buat. Tak dinafikan apa yang Nabi SAW buat itu sunnah. Tapi bukan itu sahaja. Tetapi juga apa yang Nabi SAW katakan. Pertuturan Nabi juga adalah sunnah. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, Afshus salama wa at'imut ta'ama. Dan ada lagi sambungan hadis ini. Afshus salam, hendaklah kamu menyebarkan salam, wa at'imut ta'ama, dan hendaklah kamu itu memberi makan. Jadi bila orang tu ada buat jamuan makan, tak kisahlah selepas kematian, sebelum kematian, tak ada kena-mengena dengan kematian, jamu makan kerana naik pangkat, jamu makan kerana masuk rumah baru, jamu makan sempena berpindah ke taman baru, jadi ajak jiran-jiran baru ni datang makan, berkenalan, atau sengaja tak ada apa sebab saja nak jamu makan pada orang ramai, itu semua telah terpayung dengan dalil sunnah. Tapi bukan sunnah fi'liyah, bukan sunnah perbuatan, tetapi sunnah qauliyah, sunnah perkataan. Jadi memberi makan ini telah terpayung dengan perintah yang umum ini. Jadi kalau dikata ini dilarang kerana Nabi SAW menyarankan supaya orang ramai membuat makanan kepada keluarga si mati. Itu benar Nabi SAW bersabda, ij'alu li ali Ja'farin ta'ama. Buatlah untuk keluarga Ja'far, iaitu sepupu baginda SAW radhiyallahu ta'ala anhu, makanan. Buat kepada keluarga beliau makanan. Bila tu? Ketika Ja'far radhiyallahu anhu meninggal dunia, mati syahid. Jadi itu kita tak nafikan. Buat makanan kepada keluarga si mati itu sunnah. Kerana apa? Kerana dari segi hikmahnya meringankan beban keluarga si mati. Tetapi tidak ada talazum, tidak ada kemestian oleh kerana kita itu disunatkan membuat makanan kepada keluarga si mati, maka automatik keluarga si mati haram membuat makanan kepada orang lain. Tidak ada kemestian demikian. Yang jadi haram adalah atas faktor yang mendatang. Misalnya kalau memaksa keluarga si mati itu menyediakan makanan, atau keluarga si mati menggunakan duit anak yatim, duit haram, itu jadi haram, tapi dengan faktor mendatang. Bukan hanya semata-mata kerana buat jamuan maka jadi haram. Tidak begitu. Sudah terpayung dengan dalil at'imut ta'am. Perintah memberi makan di sini tidak ditaksiskan, maknanya tidak disempitkan pada tempat tertentu atau pada masa tertentu atau pada keadaan tertentu. Jadi ia termasuk di dalam dalil yang umum. Selepas saya membentangkan di majlis HAU di Kuala Terengganu, lebih kurang jam 3 petang semalam sehingga 4 lebih. Jadi ketika bersalam tu ada satu anak muda yang dia ambil peluang untuk bertanya. Jadi saya kata lepas semayang saya dah nak kena bergerak. Tanya sekarang, tanya masa bersalam tu. Jadi dia tanya macam mana nak jawab dakwaan golongan ini yang mengatakan kita tak boleh buat satu amalan soleh kecuali ada dalil khusus. Kalau contohnya di sini,
Kena ada dalil yang mengatakan lepas kematian kita tu disuruh menjamu makan, baru boleh. Kalau tak ada dalil khusus, tak boleh kita buat. Macam mana nak jawab tanya dia? Jadi sambil-sambil bersalam tu, saya sebab ramai yang nak bersalam, saya cuba jawab. Wallahualam beliau dapat tangkap atau tidak. Jadi saya katakan, pertama, tanya kepada orang yang mendakwa tu mana dalil. Jangan asyik dia saja, tanya kita mana dalil. Mana dalil nak beramal dengan sesuatu, dalil tu mesti khusus. Berarti dalil umum tak boleh. Mana dalil? Tak ada dalil pun. Sedangkan kita belajar usul fiqh, ilmu bagaimana para ulama istinbat hukum, al-am baqin ala umumihi. Dalil yang umum dia akan kekal umum. Hatta ya'tiya dalilun yukhassisuhu. Dia boleh jadi tak umum lagi kalau ada dalil yang mengkhususkan dia. Ketika itu dia jadi makhsus, dia jadi sempit. Selagi tak ada dalil yang mengkhususkan, dia kekal luas. Macam di sini. Bila Nabi SAW memerintahkan supaya menjamu makan, itu dalil umum. Macam saya sebut tadi lah, ya, jamu makan kerana naik pangkat, boleh. Jamu makan kerana masuk rumah baru, boleh. Jamu makan tak ada kerana sebab saja nak jamu orang makan pun boleh. Tiba-tiba ada orang nak kata jamu makan selepas kematian, itu tak boleh. Maka sebenarnya beban pembuktian atas dia. Dia yang kena bawa dalil. Dia yang kena buktikan bahawa dalil yang umum tadi sudah tidak umum. Sudah terkeluar daripada perintah menjamu makan itu kalau jamuan itu dibuat selepas kematian. Itu dilarang. Aina dalil? Mana dalil? Jadi golongan ini keliru. Dia menyangkakan hanya nak beramal perlu kepada dalil, nak melarang amal tak perlu pada dalil. Perlu, kerana amalan ini dah disuruh. At'imut ta'am telah diperintahkan. Tiba-tiba kamu nak kata jamu makan selepas kematian itu tak boleh. Kamu sebenarnya yang kena bawa dalil dan kamu gagal membawa dalil. Jadi hukum sunat menjamu makan itu kekal, sebagaimana kita sebut, sebelum kematian, selepas kematian, tak ada kemena dengan kematian, tetap hukumnya sunat. Kalau jadi haram, itu dengan sebab yang mendatang. Contoh, jamuan tapi hidang arak, jamuan tapi hidang makanan yang haram, atau makanan tu zahirnya halal tapi sumbernya haram, dan seumpama dengan ini. Tapi bukan semata-mata kerana menjamu makan tadi. Memberi makan boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Ini bermakna memberi orang lain makan pada kenduri arwah juga mendapat pahala dan bukan bid'ah yang dalalah seperti yang didakwa oleh golongan yang gagal faham. Dia sensitif sekarang kalau kita sebut gagal faham. Nak buat macam mana? Dah memang gagal faham. Nak kata jahil, sebahagian daripada mereka berilmu. Belajar agama, BA, Master, PhD, tak jahil. Tapi dia gagal untuk hubungkan maklumat yang ada dalam kepala dia dengan kefahaman. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya di muka surat 222, fatwa Mufti Kerajaan Johor. Mufti Kerajaan Johor Datuk Sayyid Syekh Alawi bin Tahir Al-Haddad rahimahullah taala, dalam fatwanya dari tahun 1936 sehingga 1961 yang dikumpulkan oleh jawatan kuasa Lajnah Fatwa Jabatan Mufti Negeri Johor menyebutkan seperti berikut. Soalan. Ada orang tanya soalan, kemudian ada fatwa. Apa hukum memperbuat kenduri 3 hari, 7 hari, 14 hari dan 40 hari dan 100 hari di rumah mayat? Jangan baca rumah mayat macam kita faham sekarang. Siapa pula nak pergi buat kenduri rumah mayat di hospital tu? Hospital benar ke buat kenduri kat rumah mayat? Bukan. Maksud rumah mayat di sini rumah keluarga si mati. Apa hukum? Jawapan. Ini amalan tadi jika dijadikan sebagai sedekah bagi orang-orang mati dan hadiah tahlil, maka adalah harus boleh dibenarkan. Dengan atas dasar apa?
makan tadi sedekah bagi pihak si mati, ataupun berkumpul itu untuk bertahlil dan pahala tahlil itu diniatkan kepada si mati. Ini harus. Dan jika berhimpun mengikut sebagaimana yang diperbuat orang zaman sekarang, tidak ada diperbuat oleh orang-orang Islam zaman dahulu. Jadi makna diakui ini perkara daripada sudut itu adalah bid'ah, ya, perkara baharu. Ulama telah berkata pada memperbuat makanan kerana orang-orang yang melawat iaitu bid'ah yang tidak mustahab. Ibn Hajar berkata iaitu bid'ah yang makruh, iaitu tidak haram. Jadi hukum tu boleh berubah. Ya, tadi kalau atas nama sedekah bagi pihak si mati dibenarkan. Tapi kalau sengaja buat makanan begitu saja, maka itu adalah bid'ah yang makruh, tidak sampai haram. Adapun tahlil yang dilakukan hari ini bukan bagi orang-orang yang melawat kerana dihadiahkan tahlil dan doa kepada orang mati, maka yang zahir adalah tidak mengapa. Oleh itu telah memfatwakan setengah ulama, maknanya sebahagian daripada para alim ulama dalam mazhab Syafi'i, seperti yang tersebut dalam kitab At-Tuhfah, iaitu sah wasiat dengan memberi makan orang yang melawat kerana orang mati, dan diluluskan wasiat itu daripada 1/3 harta si mati. Apa kena-mengena dengan wasiat ni pula? Kena-mengenanya wasiat kalau untuk perbuatan yang haram tidak sah. Bila para ulama berfatwa sah wasiat untuk beri makan orang yang datang ziarah kematian, berarti membuat makanan untuk ziarah orang yang datang ziarah kematian itu tidak haram. Tapi dia terbatas kepada tak lebih pada 1/3. Itu memang nature wasiat macam itu. Sebab nak jaga hak waris. Kalau banyak sangat bagi wasiat, waris dapat harta kurang. Habis tak bolehlah bagi wasiat, boleh. Sebab orang mati pun nak pahala juga. Jadi, tapi dia nak jaga dua-dua. Hak yang mempunyai harta untuk dapat pahala dari harta dia dengan buat wasiat, dan hak waris kepada si mati untuk mendapat habuan mereka, maka 1/3 itu maksimum. Tapi kalau dah dia bagi lebih, dia kata separuh daripada harta saya ni untuk tujuan sedekah misalnya, maka kena tanya waris lah. Waris kalau ikut faraid, kamu dapat sekian. Tapi kalau kamu setuju dengan wasiat yang dibuat oleh ayah kamu misalnya, maka bahagian kamu tu nanti jadi kurang lah. Kita kena tarik lah bagi pada wasiat. Oh, dia kata kalau macam tu saya tak nak, saya tak redha. Tak boleh. Maka yang lebih pada 1/3 tu tak boleh laksanakan. Tapi kalau dia kata tak apalah, dah kalau memang ayah dulu niat macam tu, tak apa, saya redha je, dapat sikit pun tak ada masalah. Itu baru boleh lebih pada 1/3. Tapi poinnya di sini, bila wasiat itu dibenarkan, berarti wasiat itu bukan pada perkara yang haram. Dan ia telah menyalin daripada imam-imam menurut bagaimana yang tersebut itu, maka jika mengadakan makanan bukan kerana orang yang melawat, tetapi bagi orang-orang yang bertahlil dan berdoa, tidak mengapa menurut atas yang zahir, dan ini terlebih aula hukumnya sah. Jadi kalau yang untuk orang melawat tadi, ya, dia sebut di sini makruh, ya, tidak sampai haram. Tapi kalau untuk orang yang datang tahlil, itu dibenarkan. Bahkan ulama Arab Saudi sendiri pun membenar buat makanan untuk orang yang datang ziarah kematian atas dasar melayan tetamu. Selagi mana itu bukan satu perkara yang dipaksakan atau membebankan. Jadi masih lagi yang ziarah tu tetamu. Jadi tak salahlah, ya, buat syai dan biskut, ya, untuk orang yang ziarah. Itu ulama Arab Saudi sendiri. Baik, persoalan dan jawapan. Selalu popular juga, dakwaan mengatakan kita di Malaysia ni mengaku je mazhab Syafi'i, tapi tak ikut pun Imam Syafi'i. Kadang-kadang kita diperli macam tu. Kamu orang ni pandai mengaku mazhab Syafi'i, tapi tak ikut pun Imam Syafi'i. Macam mana tu tak ikut Imam Syafi'i? Ni contohnya,
Imam Syafi'i mengharamkan kenduri arwah. Korang tak ikut pun fatwa Imam Syafi'i, korang masih buat kenduri arwah lagi. Cuba lihat ya. Yang diharamkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu adalah satu perhimpunan yang dinamakan sebagai maktab. Dia tak sama nature dengan tahlil arwah yang dilakukan oleh masyarakat kita, tak sama. Maktam adalah perkumpulan, berkumpul lepas kematian untuk meratapi mayat. Itu tujuan dia, nak menunjukkan kesedihan atas kematian. Sama ada berlaku ratapan atau tak berlaku ratapan, tapi tujuan tu dah tak betul. Ia boleh menambah kesusahan dan kesedihan keluarga si mati, sedangkan tahlil arwah bukan maktam. Tengok dia ambil fatwa tentang benda lain, dia assume sama macam yang kita sedang bincang, lalu dia pakai fatwa tersebut kepada benda yang sebenarnya tak sama. Pertama, kalau kita lihat dalam masyarakat kita, majlis tahlil arwah ini dilakukan oleh keluarga dengan sukarela. Itu satu. Yang kedua, biasanya adalah dengan bantuan daripada jiran. Masyarakat kita kalau berlaku kematian, jiran yang akan bawa beras, bawa gula dan sebagainya, lalu pakat-pakat masak, tolong untuk jamu orang datang tahlil. Jadi tak timbul kata berlawan dengan sunnah, masih lagi sunnah tu diamalkan, bawa makanan kepada keluarga si mati. Kemudian yang ketiga, kebiasaan masyarakat kita ni apabila dia mengadakan jamuan makan tadi, dia sebenarnya akan rasa sedih kalau orang tak datang. Bayangkan, kita buat niat nak sedekah wifak semati, tak ada orang datang. Yang itu yang akan menyedihkan kita. Tapi kalau ada orang datang, masing-masing bakat tahlil, masa bersalam pun biasa ada orang kita, kalau berlaku kematian, biasa kita kata apa? Takziah lah Tuan Haji, sabarlah ya. Kita pun ke sana juga akhirnya. Jadi, percakapan-percakapan macam ini sebenarnya sebaliknya daripada majlis maktam tadi. Maktam itu bertujuan untuk meratap ataupun membesarkan urusan kematian, itu menjadikan orang lebih sedih lagi. Tapi berbeza dengan tahlil arwah, biasanya dia akan lebih tenang. Berjumpa dengan kawan-kawan, dipujuk oleh kawan-kawan, rasa lebih tenang. Jadi tak sama ya. Hukum ini dia lihat kepada situasi yang berbeza. Kaedah dia adalah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum dia akan berpusing, maknanya berubah ikut illah. Apa dia illah dalam konteks ini? Makna asas hukum. Kalau ada asas hukum, ada hukum. Macam tadi, asas hukumnya apa? Berkumpul untuk meratap, ada hukum haram. Tiba-tiba bila dia cek yang di sini bukan berkumpul untuk bertahlil, dan buat makanan tu nak jamu orang yang datang tahlil, maka berubah hukum dia. Orang yang berada dalam majlis tahlil melakukan sesuatu suruhan yang murni, umpamanya berzikir, kita dituntut supaya berzikir, tak kisahlah seorang-seorang ke ramai-ramai, berzikir itu dituntut. Membaca Al-Quran dan juga berdoa. Majlis tahlil bukan untuk menambahkan kesedihan. Bahkan realiti yang berlaku dalam masyarakat kita itu meredakan kesedihan keluarga yang ditimpa musibah kematian. Dengan ramainya orang yang hadir ke majlis tahlil tu, kesedihan tu berkurangan. Di samping sama-sama mendoakan kesejahteraan si mati dan keluarga yang ditinggalkan. Sebaliknya, kadang-kadang tuan rumah akan bertambah sedih jika yang hadir ke majlis tersebut tak ramai. Dia sediakan makanan untuk jamu orang, tengok 2-3 orang je datang. Dah lah, sedih kehilangan ahli keluarga, sedih pula jiran-jiran tak datang ke rumah dia memenuhi jemputan. Jadi tak sama maktam yang dilarang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tu tak sama nature-nya dengan tahlil arwah yang dilakukan oleh masyarakat kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Um mengatakan sunat agar membuat makanan untuk keluarga si mati. Yang ini kita sepakatlah Lalu dijawab, ia bukan bererti keluarga si mati haram
mengeluarkan jamuan kepada para tetamu yang hadir. Kita dah sebut tadi, ya. Nabi SAW menyarankan agar orang ramai buat makanan kepada keluarga si mati, tidak automatik menjadikan haram kalau keluarga si mati pula secara sukarela membuat makanan kepada orang ramai. Dia tidak ada talazum, dia tidak ada kalau yang ini disuruh, yang satu lagi mesti haram. Tidak begitu. Begitu juga, ia bukanlah berarti orang yang hadir haram untuk makan makanan yang disediakan oleh keluarga si mati. Tapi ada yang jelih pelik lagi, dia anti dengan tahlil arwah ni. Tapi kalau dia dijemput, terpaksa datang, tahlilnya tak mau, makan dia mau. Jadi tahlilnya saja yang bid'ah, makan tak apa kata dia. Makan dia yang dulu sekali. Tapi kalau tahlil itu tak mau. Ada yang macam tu, dia kata, saya hadir tapi saya tak selawat, saya hanya makan dia. Oh, selawat tu kan dituntut, dia makan pun harus, tak ada masalah. Tapi yang peliknya selawat tu macam haram pula. Ini natijah daripada tak faham beza antara dalil umum dengan dalil khusus. Dia ingat mesti ada dalil khusus bahawa selepas kematian kena selawat. Dia tak mesti. Kan dah disuruh selawat, tak kisahlah bila-bila. Ini komplain pula, selawat selang tarawih pun komplain, ya. Dan disuruh selawat. Ada ke dalil yang mengatakan sila selawat kecuali selang tarawih jangan selawat? Kan tak ada. Jadi bila-bila masa, selang tarawih boleh, lepas tarawih boleh, sebelum tarawih boleh, bawa kereta boleh selawat, sedang jogging pun boleh selawat, tak ada larangan. Baik. Tapi kalau solat, ya jangan. Solat sambil jogging tu ya bid'ah. Selawat boleh. Menyediakan makan kepada para tetamu ini adalah termasuk di dalam sedekah daripada keluarga si mati, jadi mendapat pahala. Dan Rasulullah SAW sendiri setelah baginda menyelesaikan pengkebumian jenazah, pernah dijemput untuk makan oleh keluarga si mati, dan baginda serta para sahabat pergi ke jamuan tersebut dan mereka makan. Cuma kalau kita tengok detail hadis tu, Nabi SAW keluarkan balik. Nabi SAW dah suap, tak jadi makan, kerana diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam bahawa daging kambing itu diperolehi tanpa izin daripada tuan dia. Itu sebab Nabi tak jadi makan. Bukan sebab kerana itu jamuan selepas kematian, tidak. Baik. Seterusnya, ada orang kata macam ini, kamu mendakwa ikut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak bagi baca Quran untuk orang mati. Tapi kamu ni sikit-sikit dengar berita orang mati, Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah untuk si mati. Kamu tak ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak bagi baca Quran untuk si mati. Betulkah begitu? Kita dapati tidak. Tidak ada larangan daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala untuk membaca Al-Quran bagi si mati, ya. Isu yang dibincangkan oleh para alim ulama bukan boleh ke tak boleh baca Quran untuk si mati. Tak ada ulama yang mengatakan tak boleh. Isunya adalah sampai atau tak sampai pahala. Jadi ada riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan tak sampai. Bila tak sampai, makna pahala itu dapat kepada yang membaca. Dia baca Quran bagi pak si mati, kalau ikut riwayat daripada Imam Syafi'i ini, pahala dapat, tapi untuk yang membaca, bukan untuk orang mati. Tapi 3 mazhab lagi kata kalau baca Quran untuk si mati, ia dapat pahala untuk si mati. Jadi benda khilaf. Dan nanti pun ada keterangan nanti, di buku surat 231, Al-Imam Zakaria Al-Nasari rahimahullah ta'ala, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menerangkan apa maksud tak sampai yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tadi. Sebelum itu, soalan, apakah doa bacaan Al-Quran, tahlil dan sedekah itu pahalanya akan sampai kepada orang mati? Jawapan, semuanya sampai kepada si mati berdasarkan dalil-dalil berikut. Antaranya ayat suci Al-Quran, firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
Dan orang-orang Islam yang datang selepas daripada mereka, mereka itu berdoa, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Yakni mendoakan kepada orang yang telah meninggal dunia. Kita sekarang ni orang Islam, kita doa supaya Allah ampunkan dosa kita dan dosa orang Islam yang telah meninggal dunia. Jadi kalau tak sampai doa dan sebagainya, berarti seolah-olah sia-sia lah. Apa yang disebut dalam Al-Quran ni tak mungkin lah sia-sia. Dan dalil seterusnya, hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah mengajarkan doa yang perlu dibaca untuk mayat. Jadi kadang mereka sempit bila dibaca hadis yang menceritakan terputus amalan kecuali dari 3, termasuklah doa anak yang soleh. Dia tak perasan bahawa doa orang lain juga memberi manfaat kepada orang mati. Habis main jenazah, kenapa kita doa Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan sebagainya, kalau tak memberi manfaat? Jadi seolah-olah syariat kita itu sia-sia. Ya Allah suruh kita buat benda yang sebenarnya tak ada faedah. Tak mungkin. Ada cerita, wallah alam betul tak betul cerita tu. Katanya bila Tok Bilal, Tok Imam baca doa untuk arwah ayahnya, dia marah, dia kata tak payahlah, tak sampai doa. Jadi imam ni dia brutal juga. Dia baca doa, ya Allah ya Tuhanku, kau azabkanlah bapak si dia, dimasukkanlah dia dalam neraka dan sebagainya. Marah lagi dia. Apa tu imam doa macam tu? Tak apa, relax, doa tak sampai kata dia. Baru dia sedar. Ya, bila orang doa yang baik-baik tak bagi, tak sampai. Bila doa yang buruk-buruk, panik pula. Dan kalau tak sampai, apa yang nak panik? Risau pula dia, sayang kat ayah dia. Baik. Jadi Nabi SAW mengajarkan daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia berkata, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala janazatin yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Nabi SAW telah solat jenazah ke atas seseorang seraya baginda berdoa, ya Allah ampunkanlah bagi si mati ini, rahmatkanlah dia dan maafkanlah dia. Tak mungkinlah ya Nabi SAW buat benda yang sia-sia. Hadis daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza farigha atau farara min dafnil mayyiti waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'alu. Adalah Nabi SAW apabila baginda selesai daripada menkebumikan jenazah, baginda berdiri di sisi kubur, lalu baginda berkata kepada para sahabat, mohonlah ampun buat saudara kamu yang mati ini, istighfarlah untuk saudara kamu yang telah meninggal dunia, dan mohonlah doa supaya dia ni di alam kubur tu dia tetap dengan keimanan, kerana sekarang ini dia sedang disoal dalam alam kubur. Jadi kalau doa istighfar tak ada faedah, tak sampai, tak mungkinlah Nabi suruh. Nabi tak akan suruh benda sia-sia. Kemudian dalam hadis yang lain, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW seraya berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat yanfa'uha in tasaddaqtu anha? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Seorang lelaki bertanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia, adakah memberi manfaat kalau saya bersedekah bagi pihak dia? Lalu Nabi SAW menjawab, na'am, ya. Selanjutnya insya-Allah ya, persoalan dan jawapan kita akan sambung dalam kuliah subuh pada pagi besok. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.